Boleh dengar dah. Okey, thank you. Selamat datang ke Teppanyaki. Untuk ini apa? Ini minggu yang baru. So Sifu percaya ramai di sini pun sudah ada join TTE, betul tak? Siapa di sini ada join TTE you type TTE dalam chat room. Ada tak? Siapa yang ada join TTE? You rasa you sudah helang. Macam Sifu nampak awan you sudah terbang tinggi atas awan, nampak? Siapa di sini sudah join TTE? You rasa you sudah jadi helang? Ada? Type TTE dalam chat room. Okay, thank you. So hari ini memang special Sipu harap semua yang join TTE you ada satu totally semangat yang baru dan Sipu pun ada peluang lah jumpa ramai FBO yang mungkin first time jumpa Sifu yang pernah dapat ambil gambar, ramai sangatlah. Mungkin Sifu tak ingat siapa because semua kita pakai mask kan. So mungkin Sifu ada yang Sifu boleh cam lah. Kalau biasa you sangat aktif dekat Teppanyaki, itu semua Sifu kena. Yang aktif kalau you hanya CCTV saja dekat Teppanyaki, mungkin you datang you nak ambil gambar, you ambil tapi Sifu tak kena you. Okay, Sifu tak kena you. So, kena ambil peluang. Ambil peluang. Lepas TTE, kita kena beranikan diri anda untuk keluar. Keluar dari you punya zone selesa. Yang penting, cara yang paling mudah adalah raise hand. Kalau raise hand pun takut. Macam mana you boleh main. Kalau lain hari kita nak telan api ke, main jarum ke, memang you susah lah. You tekan itu raise hand pun rasa sangat berat tau. Mau tekan. Macam mana you boleh keluar. Nak jadi satu helang. Nak terbang tinggi, lagi susah. Betul tak? Ini era reborn. Kita mesti kena ubah. Ubah apa? Ubah. First thing, kita nak ubah mindset kita. Mindset sangat penting. Ada ramai orang yang dia tidak boleh terima perubahan. Dia rasa dia sudah selesa dengan apa yang dia buat setakat itu. So Sifu di sini Sifu nak cerita satu contoh. Contohnya kita tahu dulu handphone yang paling laku dekat dunia adalah Nokia. Siapa pernah dengar Nokia brand ini tulis Mi dalam chat room. Pernah dengar tak? Brand ini panggil Nokia. Pernah dengar? Okey. 331. Wah, model pun ingat lah. Ini bukan ingat itu jenama saja tau. Dia model pun dia pernah ingat. Ini orang TV 3315 3210. Dia kecil. Betul tak? So sangat laku. Hampir semua orang Sifu boleh Sifu pun sudah guna, I rasa at least 3 atau 4 model Nokia Sifu pernah guna. Okay, yang last kali I pun tak ingat lah, mungkin 3510 ke, itu last kali lah, last Nokia yang Sifu guna. Okay, so ini Nokia dia pernah pegang market share handphone lebih daripada setengah 50% orang yang pakai handphone adalah jenama dia Nokia. Tapi tiba-tiba hilang dari radar. Orang sangat hairan apa pasal ini? Ini handphone begitu ramai orang guna, tiba-tiba dia hilang. Itu sangat penting. Sampai itu bos Nokia pun dia tak faham dia tak faham. Dia cakap apa salah saya? Okay, dia tak ada salah. Dia rasa dia tak bersalah lah. Dia cakap apa salah saya? I jaga I make customer, betul tak? I buat handphone, I maintain I make handphone. Because dia lupa Dia lupa innovation, inovasi lah. Kalau BM kira inovasi. So manusia dia nak perubahan. So bila zaman lebih canggih lagi, kita punya alat pun mau lebih canggih. Orang nak boleh besar, boleh kecil biar tau. Nokia kecil. You kalau mata tak boleh nampak, memang tak nampak lah kalau you pakai itu benda, betul tak? Tapi orang mula mau innovation. Dia nak mau boleh besar, macam iPhone boleh besar, boleh kecil, boleh internet, speed mau laju, semua macam-macam manusia
demand tau. Dia nak. So yang berani ya masuk inovasi bukan semua orang tau. Salah satu adalah Apple. Apple dia cipta iPhone Steve Jobs. Dia apa? Dia sangat innovation. Dia cakap orang tak berani buat, I buatlah. Tak apa. Kenapa? Kerana dia percaya. Dia percaya manusia mau ubah. Dia percaya, so dia buatlah. So bila dia buat, of course dia kena melabur dulu. Bukan zero cost now. Dia kena upah itu engineer. Upah itu orang yang pakar untuk cipta benda ini. So mula-mula dia tak ada pulangan. Dia buang duit saja, buang cuba. Mungkin silap, dia pakar duit dia. So tapi dia berani. Dia berani innovation, dia berani ubah, berani keluar dari comfort zone dia. Dia berani telan itu api. Dia berani pukul itu jarum, betul tak? So dia berani. So bila dia berani, dia sudah keluar tau. Dia sudah keluar, dia buka satu pasaran yang baru. Dan orang yang lama pun nampak tau. Dia nampak, dia nak masuk. Dia nak masuk. So bila dia masuk, itu market share Nokia semakin hilang lah. Okay. So dalam business forever, apa kaitan saya pun nak bagi tahu apa kaitan business forever dengan business forever dengan ini Nokia dengan iPhone. So kita kena fikir tau. Kita kena fikir. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lepas, so kita cakap 5cc. You tahu tak? Dulu 5cc, best. Orang boleh buat 5cc 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. So kita hanya perlu allow 5cc club insentif. Cukup. Cukup. Kenapa? Because orang sangat selesa dengan 5cc. Sangat selesa. Dia tak nak keluar. Itu sebab, tapi hari ini dia berlainan. Because banyak persaingan. Ada bisnes banyaklah, industri lain, produk lain, persaingan banyak, betul tak? So kita pun kena berhadapan dengan semua pesaing kita. Kita nak muncul. Macam Sipu sangat mudah lah. Sipu punya konsep sangat senang. Sipu punya konsep kita mesti mau jadi number one. Only one. Kita mesti nak jadi yang terbesar. Kita mesti nak jadi yang teladan. So semua benda pun kita start dulu. VIP kita start dulu. 5cc kita start dulu. Alo Ambassador kita start dulu. Eager Manager kita start dulu. CBM pun kita yang paling ramai dekat dunia. Itu yang kita nak buat. Itu adalah satu contoh bagaimana kita keluar dari zon selesa. Dari Nokia kita nak move on. Pergi ke zaman iPhone. So era reborn, sebenarnya era reborn dia adalah era iPhone. Era dari Nokia sekarang kita nak masuk ke era iPhone. So Sifu nak semua yang masuk, you kena beranikan diri. You kena beranikan diri untuk berubah. Berubah dia bukan ubah, bukan saja Sifu buat 5cc saja. Dulu you boleh buat 1 tahun 2 tahun, tapi you tengok sekarang orang you mungkin buat 3 bulan 6 bulan dia sudah tak buat. Kenapa? Because zaman sudah ubah. You kalau hanya buat 5cc sebenarnya dekat luar banyak industri boleh menang kamu. 5cc you boleh buat setakat tak banyak lah, tak banyak. Orang makan kaji pun boleh untung sama you 5cc. You percaya apa Sifu cakap? Okay, itu sebab untuk move on ke era ini, era baru iPhone. So kita kena Kita kena wujudkan satu insentif yang baru yang nama dia Solid dan Elite AA. Solid dan Elite AA tau. Alo Ambassador. Macam Forever ada. Forever ada apa? Forever ada Alo Ambassador. Tapi Alo Ambassador kita nak apa? Kita nak belajar bagaimana kita mau capai Solid dan Elite. So bahagian ini memang Sifu tak sempat lah. Sifu tak sempat cerita dekat TTE. Because
masa tidak izinkan kita sudah bertahan 8 jam dekat TTE. Kalau Sifu cerita lagi mungkin you kena bertahan 9 jam tau. You kena pukul 6 lebih baru you boleh tamat TTE. Itu sebab Sifu Sifu simpan yang bahagian ini. Okay? So yang penting adalah kita mesti kena faham tau. Kita mesti kena faham. Macam Sifu bukan buat forever semata-matanya because apply bawa Sifu apply ajar Sifu ikut, bukan. Tapi Sifu kaji tau. Sifu kaji marketing plan forever living. Because Sifu ada kepakaran ini. Sifu tulis thesis, Sifu sudah tengok 50 company main marketing plan. So bila Sifu tengok forever main marketing plan, Sifu dapati dia plan dia sangat mudah. Tapi sangat mudah dalam dia masih ada sedikit kesulitan tau. Kesulitan yang ramai orang tak nampak. Kesulitan dia dekat mana? Okay, so Sifu tengok kalau Sifu boleh dapat itu slide Sifu tunjuk semula. So nanti kita tengok. Okay, ada Sifu jumpa. Baiklah. Ini slide yang sebenarnya Sifu nak share dekat TTE tapi tak sempat. Tak apa. You orang untung you orang masuk Teppanyaki, so Sifu akan share bagi anda semua apa yang Sifu nak bentang sebenarnya sebagai dalam TTE. Okey, iaitu adalah solid standard. Okey, bila kita kaji, you orang nampak tak? Nampak slide Sifu tak? Nampak bagi Sifu yes, tengok. Nampak slide Sifu tak? Tunjuk yes sikit. Okey, nampak Okey. So Sifu nak tunjuk benda ini. Okey, dia panggil solid tau. What is solid? What is elite? Handphone Nokia tak solid, dia face out. Dia ditewas. iPhone solid, dia boleh stay. So solid sangat penting tau. Dalam marketing private living bukan semua orang joy dia boleh berjaya, dia boleh kekal lama tau. Orang joy yang boleh kekal lama, yang boleh berjaya adalah kerana mereka solid. So bila kita kaji dekat marketing plan forever living, okay, kita tengok AS 2 cc, supervisor 25, okay, assistant manager 75, manager 120. Okay, so bila Sifu kaji marketing plan ini Sifu dapati jurang dia, nampak ini jurang jurang dia paling besar bukan di depan dan bukan di belakang. Sini jurang dia 23. Betul tak? You 25 tolak 2, 23 jurang ini. So jurang di sini 45. 120 tolak 75, 45. Okay, jurang yang paling besar sebenarnya dia duduk di tengah tau. Dia bukan duduk di depan dan bukan duduk di belakang. Dia duduk di mana? Dia duduk di tengah. 50. Ini yang paling jauh. 75 sampai 25. Ini tempat yang paling jauh. Jurang dia paling besar. Itu sebab dekat forward living, you akan nampak paling ramai orang dia sangkut dekat mana? Dia sangkut dekat sini, supervisor. So siapa setuju apa Sifu cakap? You tulis 1. Okay? Ramai yang buat forward living, dia buat banyaklah. Sifu boleh kata 80-90% dia sangkut dekat supervisor. Dia sangkut supervisor. Lepas supervisor, because jurang dia sangat tinggi, dia nak pergi AM, dia tak dapat. Itu sebab dia senang berputus asa tau. Bila dia jurang dia jauh, you mau capai, you tak boleh capai. Lepas tu, you rasa sangat kecewa. You rasa sudah nak putus asa. Itu sebab semua orang sangkut dekat sinilah. Itu sebab apa Sifu buat tau? Sifu wujudkan satu level di tengah-tengah ini. Ini sudah lama lah. Saya rasa more than 15 years. Lebih daripada 15 tahun. Okay? Sifu sudah jumpa dia punya rahsia tau. Rahsia marketing plan forever adalah di mana? Adalah di tengah-tengah ini. Nampak? Ini tengah-tengah ini. So tengah-tengah ini Sifu wujudkan satu level panggil solid supervisor. Ini. Solid supervisor. Dulu tak ada solid supervisor. Supervisor maksudnya you boleh guna 2 bulan untuk capai. You buat 10 cc, 15 cc, you boleh campur. Lepas tu 25 cc.
you jadi supervisor. Tapi solid supervisor, you mesti kena 1 bulan capai. Bukan 2 bulan campur. You mesti kena solid supervisor, maksudnya you tak perlu 2 bulan. You 1 bulan, you hit 25cc. Itu panggil solid supervisor. Dan masa itu Sifu tulis 15 tahun yang dulu, lepas Sifu tulis ini apa standard untuk solid supervisor. Dan hari ini Sifu nak bagi tahu kamu semua di sini. Apa dia? Kalau you rasa you mau jadi solid supervisor, even manager boleh dengar, because Sifu ada nampak ada manager yang dia tak fulfill ini. Dia walaupun sudah capai manager, tapi dia tak fulfill, dia tak memenuhi syarat yang ada pada solid supervisor. Itu sebab manager ini pun dia susah nak sampai solid manager. Okay? So di sini Sifu akan bagi tahu yang standard untuk solid supervisor adalah first, dia mesti boleh present 1-to-1 GP. Maksudnya dalam 5 langkah kita ada hafal GP dalam 7 sampai 14 hari. So you sebagai seorang solid supervisor, you sudah mesti kena mampu. You ada kemampuan untuk present 1-to-1 GP. Bukan naik pentas lagi, tak apa. Tapi at least 1-to-1 bila prospek datang, you tak perlu apply. You sendiri boleh keluarkan kertas A4, you boleh bentang. Okay, 1-to-1 GP. Very clear dan very excited. Itu keyword lah. Ada orang bentang GP, bentang prospek dengar pun nak tidur punya. Itu tak boleh. Kita nak sangat clear, sangat jelas kita punya GP dan sangat excited. Sampai kawan dengar pun, prospek dengar pun, sudah mau lompat. Faham tak? So independent faster, success faster. Okay, you cepat berdikari, you cepat berjaya. Ini adalah dia. Okay, number 2 adalah must have at least 30 to 50 people in the group. So you mesti kena sangat laju tau. Bila masuk era iPhone, kita tak boleh lambat macam Nokia lagi. Semua mau cepat. Kalau you mau masuk Google, mau tunggu 10 saat, mau tunggu 20 saat, baru dia keluar, you sudah mau tidur. Faham tak? Itu zaman you tak boleh lambat, you mau cepat. Termasuk buat sponsoring, kita pun nak cepat. Tak boleh sponsor 1 minggu baru 1 kawan. 1 minggu baru 1. Too slow. Must have at least 30 to 50 people in the group. Maksudnya use GP. Downline pun GP. Downline pun GP. So sangat dalam masa yang singkat lah. Bila you naik solid supervisor 25cc, you mesti kena at least ada 30 to 50 people in the group. Okay? Even you kalau sekarang belum ada, tak apa. Sekarang Sifu bagi you satu standard, okay? You ikut standard ini. Bagi banner. 30-50 people termasuk customer. Termasuk you punya business partner, termasuk customer you. At least you punya 25cc ada manusia ini sokong. Bukan shop sendiri. Ada 30 to 50 people yang guna produk gosok gigi, shampoo, mandi, every month mungkin buat guna 1cc cukup. You ada 25cc. Ada yang guna 0.5cc, 0.6cc, tak apa. 30 to 50 people will give you 25cc a month. Okay? So people are everything in MLM. People, FLP is a pipeline building system. Nampak tak? Downline kita, network kita adalah semualah. Anything, everything in MLM adalah kita cakap network marketing. Bukan sales. Orang. You ada orang tak? Bukan you jual-jual satu orang. Mungkin dia beli 25cc. Itu bukan network marketing. Kita nak people. Baru itu network marketing. Okay? So we call it people pipeline. Loyalty income and residual income is a real cash flow. Macam Sifu ajar. Dekat TTE, kita kena buka 2 passive income. Satu BO, satu I. Itu sebab kita panggil BOI. Betul tak? BOI. Okay? So kita nak leverage other people money, leverage other people time. Dekat BO dan juga investment pun kita leverage other people money, leverage other people time. So itu sebab kita mesti kena bina satu pipeline. Yang you buka pipe saja, itu air masuk. Banyak air, tak berhenti. Itu people banyak. Itu real cash flow.
Bank paling suka real cash flow. Faham tak? Kenapa statement Forever Living sangat laku? Because itu cash flow yang bank suka. Okay. So nombor 3, must build 3 leg. Mesti kena bina 3 kaki. Of course kita cakap kita buka 5 tapi mesti mau 3 jadi leg. Leg maksudnya jadi line lah, jadi line. Titik muka line, titik muka line. Okay. So each leg can do at least 10 cc. 10, 10, 10. Bukan saja mau kaki, tapi kaki boleh buat 10 cc. 10 cc, 10 cc, 10 cc. So you sudah 30 cc, you sudah layak. Layak apa? Q1. Kita menu insentif solid AA. You sudah boleh layak Q1. Okay? So solid dan balance. So qualified supervisor in 1 month is more solid than 2 month accumulative. Ini apa Sibu cakap tadi. Bukan 2 bulan berkumpul. 1 bulan settle. CC supervisor then can qualify for Alo Ambassador Award. Faham tak? So ini adalah dia punya standard. So nombor 4, must train yourself become home meeting speaker. So you kena train sendiri jadi home meeting speaker. You takut naik pentas tak apa. Dekat rumah, pentas rumah, you naik dulu at least home meeting. You jemput orang datang rumah, you buat rumah you sebagai satu office ini. Try to build Alo home office in own house dengan ada TV, ada whiteboard. Create more speaker. So cara yang paling best network marketing sebenarnya bukan kita mau tunggu center, buka sini center. So center yang paling baik adalah di dekat rumah. Faham tak? So siapa boleh ikut Sifu tulis yes. You faham apa Sifu cakap? Center yang paling best dalam network marketing adalah dekat rumah. Bukan itu center yang forever buka. Dengar baik-baik. Rumah. Dekat rumah you ada TV, you tak perlu bayar sewa. Dekat rumah you tak perlu bayar. Itu rumah you sudah duduk Itu rumah you tak perlu sewa lagi. Guna saja. Set up satu office dekat rumah, jemput prospek datang, present dekat rumah. Itu jadikan diri sebagai home meeting speaker. Okay? So lepas tu must follow all guideline dalam strategi out of war. Okay, out of war ada 40 strategi. So kita mesti kena follow tau, follow. You kalau sudah kita cakap sangkut. Ambil out of war, baca semula. You bila baca semula, you tahu apa yang kenapa you sangkut. Apa yang you perlu buat. You baca saja, you boleh dapat jawapan. Itu sebab kenapa kita mau follow. Ini sistem yang sangat best. Walaupun you pernah dengar Sipuai sudah join lah out of war, tapi you mudah lupa. Kenapa? Because you bukan setiap minggu you tengok rujuk out of war. So itu bahaya. Out of war itu penyelamat kita. Dia boleh selamatkan Sipu 25 tahun. Tak jatuh, tak putus asa, tak patah semangat because Sipu ada out of war. Okay? So solid supervisor is a leader who can teach plans 1 to 14. So dalam out of war dia ada 40. Kalau you adalah solid supervisor, you at least you mesti boleh ajar 1 sampai 14. Maksudnya dari VIP sampai ke supervisor 1 sampai 14 sekurang-kurangnya you dapat ajar. Dan road to success yang 10 di bawah kita kena ikut. Ikut road to success yang 10 langkah ke kejayaan. Okay? So number 6, must have saving plan at least 200 a month. So setiap bulan bila you untung wang dekat Forever Living, you mesti kena belajar simpan. Simpan 200 setiap bulan. Ini untuk apa? Ini untuk you punya peningkatan ilmu. So 1 tahun kita mesti kena allocate. Ada peruntukan 2,400. Untuk apa? Untuk otak. Untuk perut lebih more than that. Orang yang gagal, orang yang berjaya dan orang yang biasa-biasa, perbezaan mereka adalah orang yang berjaya mereka jaga otak, jaga ilmu, jaga dia punya otak. Orang yang biasa-biasa jaga perut saja. Lapar, makan. Oh, pergi makan. Makan udang, makan ikan, makan ketam. Dia memang makan saja. Dia jaga perut saja. Itu orang biasa. Betul tak? You bayangkan 1 tahun you belanja berapa banyak wang untuk you punya perut. Kalau Sifu minta you belanja 2,400 saja 1 tahun untuk otak, boleh ke tak boleh? Siapa rasa boleh, punya tulis me.
Sifu nak you belanja 2,400 untuk you main otak. Otak 2,400. Mampu tak? You mesti kena belajar ini. Sifu belanja, beli buku, pergi apa? Pergi attend rally, pergi live camp, betul? Pergi camp kepimpinan, pergi TTE, pergi TTT, bayar. Ada orang bayar flight macam kita punya Sabah team. Sabah team dia flight lah tahu. Dia flight ke KL untuk attend TTE. Itulah wang dari mana? Dari ini 2,400. Mereka simpan peruntukan mereka untuk pergi terbang. Pergi attend annual dinner, attend rally, attend live camp, attend apa? Okay, at least 2,400. Upgrade. Setiap tahun. Faham tak? So ini benda kena setiap tahun upgrade. Bukan sekali saja. Bukan ini tahun saja. Next year tak perlu. No. Every year. Kalau tidak, otak kita akan berkarat. Kalau berkarat habislah. You sudah tak boleh pergilah. Buat apa? Faham tak? That's why jangan ketekut ini wang. Oh Sifu, ayo sakit. You punya otak lagi penting. You tak datang Sifu tak kisah punya. Sifu cakap betul punya, I tak kisah. Because itu you punya forever, bukan Sifu punya forever. You tak datang pun Sifu punya forever masih jalan. Tapi anda yang rugi. Kenapa? Ada mentor ajar you tak nak ikut. You mau ikut you punya style. Style sendiri. Habislah. Okay? So number 7, can cooperate with upline and other leader to organize recognition rally every 2 months. Macam kita ada leader, macam semalam saja kita ada leader beberapa orang, mereka kabung, mereka buat 5cc celebration dan mereka jemput Sifu datang untuk bagi kata-kata semangat. So ini adalah cara bagaimana leader, kalau you boleh buat sendiri, boleh buat sendirilah. Kalau you cukup, you achiever ramai, cukup you buat sendiri. Kalau you tak cukup, tak apa. Kita boleh kerjasama. Kerjasama dengan leader yang mana yang you orang sangat senang boleh work together. Buat recognition. Really is powerful. Dan people like and need it. Faham tak? Pengiktirafan adalah sangat penting, sangat powerful. Dan manusia suka dia. Suka iktirafan. Macam binatang dia tak ada. Kalau binatang haiwan dia orang tak perlu recognition. Mereka mau makan saja, makan. Mau kenyang saja. Tapi manusia lain. Manusia selain mau kenyang, dia nak orang hormat dia. Dia nak bawa mau ada LV bag, ada Chanel bag, betul? Ada itu belt, tali pinggang, kulit buaya, kulit macam-macam lah, kulit, faham? Kulit apa itu burung unta ke apakah? Nampak tak? Itu manusia. Manusia dia nak apa? Dia nak recognition. Dia nak orang nampak dia. Satu bag, berpuluh-puluh ribu pun dia sanggup beli. Kenapa? Dia nak orang nampak dia lain, special. Itu penghormatan. Ini manusia mau. Binatang tak ada. Haiwan tak ada. Faham tak? Itu harimau dia gigit itu buaya mati, dia tak potong dia berkulit, dia pakai baju, dia cakap ini baju buaya, kulit buaya. Dia tak ada, dia mau makan saja. Itu kulit dia buang. Manusia lain, manusia boleh macam-macam dia boleh buat. Betul tak? Ini lain. Ini branded, chop satu nama, itu sudah jadi, nilai dia lain. Itu manusia. Faham tak? That's why you kena faham tau. Manusia dia nak penghormatan, dia nak pengiktirafan. People need to speak out. Dia nak pentas untuk pegang mic. Macam kita punya Rawani, nampak tak? Pegang mic, pentas dunia. Gila, betul tak? Nampak? Speak out. So you know, bila kita bagi peluang pentas, orang tahu siapa dia potential speaker kita, siapa dia new leader kita. Kita boleh nampak tau. Kadang-kadang you orang sentiasa cakap, Sifu tak ada fighter, tak ada leader, tak ada fighter, tak ada leader. Kenapa? You tak buat satu pentas, mana boleh nampak leader. Betul tak? Helang terbang atas langit. You dekat itu apa reban ayam. You mau cari helang, macam mana boleh cari? Tak boleh. You kena naik atas bukit, pergi cari langit. Baru you nampak siapa itu helang. Itu sangat penting. Okay. So number 8 is leadership ability is important. Solid supervisor must read one success book every month.
So 12 books a year. You mesti kena belajar baca buku. Tak suka pun you kena belajar. Okay? 12 buku 1 tahun. Guna wang apa? Tadi Sipu sudah panggil you, peruntukkan wang untuk you main otak. After 10 years, powerful and great leader. Today a reader, tomorrow a leader. Nampak tak? Hari ini you jadi reader, baca buku. Besok you jadi leader, pemimpin. Semua pemimpin yang hebat dekat dunia ini adalah readers. Baca buku. Faham tak? Yang tak baca buku itu memang otak karat. You bagi dia apa, satu negeri ke satu negara ke, dia tak boleh jaga. Dia jaga itu negara, negeri jadi bankrupt. Kenapa? Tak baca. Okay? Dia mau kuasa tapi dia tak ada apa ilmu. Faham tak? So building a learning organization. Sama lah, buat forever pun sama. Kita bagi satu organisasi, you tak ada ilmu pun hancur yang main network. Faham tak? So you mesti kena system thinking. Mau learning, Sipu lebih suka satu network yang ada learning. Kita tak nak itu network yang tak ada ilmu. Datang sini main hantam saja apa forever. Tak perlu sistem, hantam saja. Sorry you mesti hancur punya. Sipu cakap betul punya. Because this is not solid standard. Ini bukan main pasir ini business. Ini business boleh untung juta-juta, okay? So if you do not check your group balance, emotion will easily come and it's not easy to control. Kalau kita tak jaga kita punya group balance, kita emosi senang datang. So ingat 3 legs income is stronger than 2 legs at least 10 times. 3 kaki punya income lebih besar daripada 2 kaki, bukan sedikit tapi 10 kali ganda. Okay? So 3 is multiply. Dekat forever living kita mesti mau multiply 3, 3, 3. 3 kaki level 2. 3 kaki lagi level 3. So dia ikut 3 tau. 3. Kalau kita tengok, kita kaji formula plan CBM, berapa kaki? 3 kaki. Level 2. 6 kaki level 3. So dia 3 lah. Dia 2 kali 3. 3 lagi level 3. Faham tak? So every leg, ini permulaan kita buat 3 dulu. Kita start dengan 3 dulu. So 3 leg, kalau boleh buat 25, you sudah 75 cc setiap bulan. Dan you akan jadi solid manager. Solid manager perlu 60 saja. Tapi you buat lebih. Faham tak? When you achieve 3 legs, every leg have non-manager 50 cc, then you will qualify all FLP incentive and you become the real business owner. So sampai tahap ini, baru you layak kata you adalah betul-betul punya real punya FBO, forever business owner. Sekarang semua cakap I FBO. Tapi sebenarnya you bukan real FBO. You mungkin 1 bulan baru buat 1 cc, baru beli 2 cc, tapi you rasa you FBO. Sipu nak tanya, 1-2 cc mana boleh jadi business owner? Betul tak? Business owner, inilah standard dia. Okay? Siapa rasa you hari ini you belajar something, you tahu apa itu solid supervisor? Tulis 2. You belajar something hari ini. You tulis 2. Okay? Kena fahamkan ini. Ini akan bantu you selama-lamanya dekat forever living. You tak akan gagal kalau you betul-betul ikut apa yang Sipu ajar. Okay? Dan kita make insentif untuk galakkan kamu semua ikut solid supervisor. So semua leader dekat BOI, kita setuju. Kita setuju untuk apa? Semua leader kita setuju untuk bagi insentif. Untuk menggalakkan kamu semua buat ini. Okay? Untuk menggalakkan anda semua buat ini. So kita bagi you 1 tahun untuk layak. 1 bulan 25 cc you dapat qualify 1. So qualify 3, okay? Dalam 1 tahun kalau you boleh 3 kali ada 25 cc ke atas PNM 25 cc ke atas, you akan diiktirafkan Q3 achiever. Kita akan bagi you 500 tunai cash. Kalau Q6 6 bulan 1,000 kita bayar. Kalau 9 bulan qualify 25 cc ke atas, kita bagi you satu cruise trip. Ini cruise trip kita akan naik Genting cruise 4 I rasa 4 days 3 night lah. Kita pergi bersama leader. So kita akan belajar lebih mendalam lagi ilmu dekat cruise. Lepas tu Q12 you dapat cruise trip campur 500 pocket money. Untuk 12 bulan pun you berjaya layak.
Faham tak? So ini adalah satu Sifu rasa satu insentif yang Sifu nak kamu semua orang fokus. Fokus untuk tahun yang akan datang. Okay? Yang penting adalah kita telah bermula. Kita telah bermula bulan yang lepas. Kita sudah start warm up. So Sifu sudah nampak ada ramai yang layak. So nanti achiever list Sifu akan keluar tau. Siapa yang Q1, siapa sudah Q1, siapa sudah Q2, siapa sudah Q3. Okay, satu bulan pun boleh terus bagi Q3. Contoh kalau you buat 75cc PNM dalam satu bulan, so you terus layak Q3. Faham tak? So satu tahun kita akan announce dalam satu tahun berapa banyak Q. You sudah layak, kita akan announce siapa champion nanti. Ada orang mungkin sampai Q24. Because kita bagi you buat no limit lah. Satu bulan you boleh Q5, Q6, Q8 pun boleh. So mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan you sudah layak. Layak Q12 atau Q24. Okay. So Sifu harap benda ini akan bawa FBO dalam BOI kita pergi ke satu era baru dari Nokia. Kita nak move on pergi iPhone. Jangan duduk lagi sana 5cc saja. 5cc itu adalah foundation. Tapi kita mau up lagi. Kita tak boleh stay dekat sana 5cc. Nanti kita jadi Nokia. Faham tak? So itu sangat penting. So ini adalah sharing Sifu. Yang Sifu tak sempat nak share. Masa apa? Masa TTE. Dan hari ini walaupun tak ada 600 orang, you rugilah. You tak masuk memang rugi besar. Okay? So last Sifu nak good news? Good news adalah untuk peserta TTE untuk peserta TTE ini adalah satu lagi insentif untuk TTE punya student. You boleh beli satu set C9 because kita nak buat apa? Kita nak buat C9 bersama-sama. Kita nak cipta satu rekod. Okay? Kita nak cipta satu rekod. Kita nak buat 600 orang buat C9. So siapa yang join TTE, okay, anda boleh punch invoice C9 dalam 3 hari saja. Okay? Hari ini dan besok last day. So kena punch cepat, okay? Kena punch itu invoice. Lepas tu hantar bagi CBMU. So kita akan sama-sama buat C9 pada 11 hari bulan November. 11 kita akan buat C9. Beramai-ramai 600 orang buat C9. Dan kita nak cipta satu rekod baru bagi Forever Malaysia. Dan semua yang beli C9, okay, you boleh layak satu cabutan. Betul, satu peluang lucky draw. So kita ada 3 hadiah. So kita akan draw pada bila? Kita akan draw pada system day 15 hari bulan. Kita akan draw. So kena submit lah sebelum Sebelum 10 hari bulan. Semua leader kena masukkan dalam itu sistem. Semua invoice nombor, siapa nama peserta kita, semua masuk. Kita akan cabut dari cabutan betul akan dari semua peserta ini. Okay, first prize dapat 1,000 cash, second prize dapat 500 cash, third prize dapat 300 cash. Okay, so Sifu harap semua yang ada di sini, yang ada join TTE cepat pergi beli C9 dan masuk dalam ini challenge ini. Jangan miss. Nanti akan miss peluang untuk dapat cabutan betul. Okay. So yang tak ada dalam sini, apply sila bagi tahu mereka. Yang tak ada dalam teppanyaki hari, bagi tahu mereka cepat. Ini 2 hari saja. Kita akan close. Tak boleh terima lagi. Semua yang nak masuk dalam cabutan betul. Because kita kena prepare. Itu nama semua dalam itu itu cabutan betul. Okay, semua faham? So ini yang Sifu nak share hari ini. Dan kita sorry Sifu ambil masa lebih because Sifu rasa sangat penting lah untuk leader kita untuk dapat ilmu menyambut
era reborn yang baru ini. Okay, so seterusnya Sifu buka pentas ini bagi leader kita buat sharing. So first kita nak jemput yes Kak Hasya. Ada. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Alhamdulillah pagi ni akak diberi kesihatan yang sihat, boleh lagi bercakap dan boleh masuk Takoyaki. Akak rasa sedih juga sebab akak tak dapat sama-sama join PTT walaupun akak dah bayar semua, tapi tiba masa akak keadaan tak mengizinkan. Sampai sekarang akak pun kurang sihat. Ni tangan kaki sejuk ni Sifu. Sebab kesihatan tak berapa sihat. Tapi syukur alhamdulillah lah akak dapat juga info dan dapat juga dengar suara Sifu dalam CBF Mahfuzah ada buat rekod, dia buat video, jadi akak dengar dekat situ. Memang dapatlah sikit ilmu daripada Sifu. Yang tersentuh hati Sifu punya cakap ketuk si botak tu kan. Akak rasa itu satu pengalaman jugalah. Jadi akak dapat ilmu pada Sifu dan pagi ni pun Sifu banyak juga bagi ilmu-ilmu lagi walaupun akak tak dapat pergi, tak dapat dengar, tapi dekat sini, dekat dalam Takoyaki Sifu ada bagi perkongsian. Jadi dapatlah juga kita akak ilmu pada Sifu walaupun tak dapat pergi ke titik. Memang apa kata Sifu tu memang betul. Kita center kita patut buat dekat rumah, kita tak payah keluar. Sebab sekarang pun akak buat online, tak buat offline sebab keadaan lagi senang online pada akak lah. Jadi kita produk-produk kita kena ada dekat rumah, jadi kita panggil je customer. Ada prospek kita, senang kita panggil je kat rumah. Kita boleh bertemu kat rumah saja. Memang betul, itu satu baguslah Sifu bagi cadangan. Dan yang kedua, akak mengucapkan terima kasih pada semua yang pergi. Akak doakan yang mana pergi TTT itu semuanya dapat bersemangat dan dapat lagi terbang tinggi seperti elang. Jangan duduk seperti ayam, tak dapat nak terbang tinggi. Itu kata Sifu memang betul. Siapa yang dah pergi tu lagi lebihlah dapat ilmu. Sebab ada Sifu-Sifu yang ramai kan yang memberi masing-masing punya pendapat. Mana yang akak dapat ni pun syukur alhamdulillah, akak dapat juga ikut sikit-sikit apa yang Sifu bagi. Memang akak akan buat apa yang Sifu cakap. Orang kata sisi kalah tapi semangat, tetap kuat dan semangat dalam forever. Walaupun akak macam gini, akak tetap teruskan walaupun buat dalam online. Syukur alhamdulillah lah akak masih lagi kesempatan dalam forever. Walaupun macam mana hati akak tetap buat forever. Walaupun orang kata sisi kalah tapi semangat akak sampai bila-bila takkan kalah. Itulah akak doakan semuanya terus berjaya, yang mana PTT tu terus terbang tinggi. Jangan tidur, terus bangun dan terus bangun. Itu je lah akak doakan semuanya Sifu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okay, thank you. Yes. Ya, nampak tak? Kita nampak Kak Hasya semangat. Penting semangat dan of course kita doakan Kak Hasya semoga cepat sembuh. Itu yang penting. Itu sebab Sifu cakap ramai dekat market kita yang nasihat, nak wang, nak bebas masa. So inilah hakikat dia. That's why you jangan takut, tak ada tempat kita, tak ada prospek semua. Okay, yang penting adalah kita kena macam mana pun kita mesti jangan putus asa. Jangan putus asa dan kita mau jadi itu A. Ingat itu story Sifu cakap, jangan jadi abeng ke itu B. Jadi itu A yang pandai ambil peluang. Okay, so thank you Kak Hasya sharing. Okay, so seterusnya kita nak jemput yes. Junaida. Junaida ada? Ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifu kerana beri peluang. Okey, Jun nak share 3 kesyukuran. Kesyukuran yang pertama, alhamdulillah masih diberikan kesihatan yang baik, masih dapat melihat anak-anak dan suami dan dapat juga memberi
ilmu, dapat memberi sharing kepada downline dan juga orang sekeliling. Alhamdulillah. Okey, yang kedua, Ju sangat bersyukur dapat join TTE. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya sebelum join TTE, 2 hari sebelum tu memang hati ni dah rasa macam berbolak-balik lah, nak pergi ke tak nak, sebab macam-macam cabaran yang Allah berikan. Bila kita nak buat sesuatu perkara yang baik, memang akan ada cabaran. Dan anak demam, diri sendiri sebenarnya pun kurang sihat, namun paksa dan alhamdulillah dapat juga join TTE pada 5 hari bulan baru-baru ni. Dan yang Ju paling ilmu yang Ju paling seram sekali lah, yang jarum tu, Masya Allah, tabarakallah. Masa nak buat pukul jarum tu, rasa macam dalam kepala otak ni macam-macam bayangkan. Macam mana tangan ni kalau terkena jarum tu boleh berdarah ke apa. Lepas tu waktu tu Ju punya Cikgu Ayu yang guide kan. Okey, orang lain semua tak nak pergi depan dan Ju adalah orang pertama yang kena tepuk jarum tu. Rasa macam boleh ke ni, tapi redah je lah. Dan Ju pun terus tanya Cikgu Ayu macam mana nak buat. Cikgu Ayu pun tunjuk cara macam mana, dan Cikgu Ayu kata jangan takut, terus buat dan cakap you can. Dan Ju pun terus waktu ketuk jarum tu, aku boleh dan aku boleh. Dengan lafaz bismillah, terus yes I can, pop, terus jarum tu bengkok. Dan Ju rasa macam ya Allah, rasa macam ketakutan tu terus hilang. So memang betul lah, bila kita rasa benda yang kita tak pernah buat, kita rasa takut sangat-sangat, kita kena paksa diri kita, so bila kita paksa, ketakutan tu memang terus tak ada. Terus tak ada. So bila kita nak pergi sharing dengan orang, kenapa kita nak takut? Bukan kita nak buat dosa ataupun apa kan. Kita cuma nak sharing, kita nak memberi manfaat, nak bagi orang lain sihat. So jangan takut apa yang ada dalam diri kita ni. Sebenarnya itu adalah kata-kata orang kata amigdala ni. Dalam kepala otak kita ni ada satu biawak lah. So bila biawak tu berkata-kata, kita kena lawan. Aku boleh. So bila kita cakap macam tu, kita akan boleh buat. Okey, yang ketiga, kesyukuran yang ketiga adalah bila time demo daripada CBM Rafidah kan, Kak Fidah. Ya Allah, rasa macam selama ni kita buat demo salah, rupanya ada step dia. So memang sangat best lah. Sangat best dengan kata-kata daripada Kak Fidah. Dan Kak Fidah kan banyak buat lawak kan. Sambil-sambil dengar tu rasa macam oh macam ni buat demo. Okey. Dan Ju pun waktu datang ke TTE tu memang dah borong semua set demo dengan Kak Miza, Ju daripada AUC. Okey, dengan Kak Miza semualah. Dan InsyaAllah hari ini Ju akan pergi jumpa orang dan akan memulakan demo dan juga GEP. Dan Ju sangat terima kasih kepada sifu-sifu yang bergabung memberi ilmu, Kak Yuslida, terima kasih juga kepada Kak Pida dan juga Kak Hamizah sebab berikan ilmu yang sangat-sangat power. Dan sangat tak untung bagi orang yang tak join TTE sebab ilmu-ilmu dekat TTE ni memang gila-gila power. Dan Ju rasa macam sebenarnya Ju ni adalah waktu naik bas tu, Ju adalah seorang-seorang diri daripada Melaka untuk turun ke KL. Yang lain semua daripada Johor. Dan Ju sangat yakin tahun depan Ju akan bawa tim Ju seramai 100 orang daripada Melaka dan seluruh negeri. InsyaAllah doakan ya. Dan Ju doakan juga yang join pada Tempayaki pagi ini. Semoga semua capai impian dan semoga semua dapat memberi manfaat yang ramai kepada seluruh manusia di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Ju. Terima kasih Sifu kerana beri Ju peluang untuk sharing. Okey, Ju nak pesan sikit. Sebenarnya kalau kita nak
ilmu, ilmu dunia, kita nak dunia, kita kena ada ilmu. Kita nak akhirat, kena ada ilmu. Jadi kalau kita nak dua-dua, kita perlu ada ilmu. Okey, itu saja. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Wah, hebat. Sifu nak lebih ramai lagi. Share apa yang you belajar dekat TTE. Sebenarnya kita sebagai organizer, kita pun cuba nak dapatkan lebih banyak feedback. Dan sangat happy bila kita dengar ada peserta yang dapat banyak manfaat lah. Dia tak rugi datang dari jauh untuk tuntut ilmu. Okay, so thank you Junaida punya sharing. So seterusnya kita nak jemput Yusof. Yusof ada? Okay. Kena unmute tak dengar. Okay. Assalamualaikum. Pagi. Yes, pagi. Terus Saya Yusof yang kat kenal semua dengan Pok Sof dari Bukit Bunga. Offline-nya Kak Lela dan Kak Pijah. Jadi saya pertama sekali saya dalam kebijakan ini saya nak buat kesyukuran, 3 kesyukuran. Itu pertamanya daripada saya stroke pada bulan 7/2/1921. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi saya dapat juga turut TTE pada 5 bulan baru ni. Kemudian saya dapat juga bersama-sama, yang keduanya saya dapat bersama-sama dengan anak isteri Syomah dan dengan kesihatan Allah Ta'ala bagi, dan dapat juga memenuhi pada 5 sisi pada bulan yang lalu. Harapnya terus berikutnya. Begitulah juga saya harapkan semua yang datang dalam penyakit pada hari ini dapat impian masing-masing di masa depan. Itulah yang penyakit saya pada hari ini. Sekadar itulah. Sebab saya dah lama dah diam diri. Hanya jadi TV. Itu begitulah. Terima kasih daripada Sifu. Okay, thank you. Wah. So Sifu rasa Abang Yusof adalah peserta yang paling veteran dekat TTE. Memang dahsyat lah bila kita tengok itu semangat tak berhenti tuntut ilmu dan nak berjaya dekat Forever Living. Memang respect lah. I percaya ramai peserta pun ada jumpa Abang Yusof. So memang respect. Okay. So kita doakan Abang Yusof terus maju lagi. Terus capai level lebih tinggi. Kita boleh sama-sama naik cruise. Fight solid dan elite AA. Okay. So thank you. Dan seterusnya, okay, kita nak jemput Waina. Waina ada. Ada Sifu. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua Sifu dan semua jutawan-jutawan Forever. Pagi. Nama saya Waina Bahrom daripada Teluk Panlima Garang, Selangor. Plat saya CBM Kak Anissa Kahir. Saya nak kata baru sangat dalam Forever ni, tak juga. Dalam tahun ni lah, awal bulan 4 hari tu. Dan ini merupakan kali pertama saya sharing di Teppanyaki. Selepas join TTE, rasa macam kena tampar kuat-kuat. Sebabnya orang lain yang baru lagi daripada saya boleh naik atas pentas, boleh sharing kat Teppanyaki, kenapa saya tak boleh? So saya kena pecahkan rasa malu, rasa takut, sebab dalam hati matlamat saya nak jadi jutawan kan. Kalau boleh nak bersedekah banyak-banyak, nak berkhidmat pada ibu dan ayah, pada suami, pada anak-anak, nak beri kebahagiaan pada orang sekeliling. Jadi saya kena keluar daripada zon selesa saya. So hari ini memang terpanggil untuk sharing di Teppanyaki. Hari itu, kesyukuran yang pertama, Alhamdulillah,
masih dipanjangkan umur, masih boleh menguruskan rumah tangga, masih diberi kesihatan yang baik. Dan kesyukuran yang kedua ialah saya sejak amalkan produk Forever, alhamdulillah rasa makin sihat. Sebab saya ada penyakit darah tinggi daripada umur 30 tahun. Jadi sekarang ni sejak amal produk Forever, alhamdulillah makin sihat. Dos ubat darah tinggi pun doktor dah kurangkan dan alhamdulillah lagi berat saya dah turun. Sebelum ni memang berat sangatlah. Daripada 94 kilo sekarang dah turun 93 kilo. Alhamdulillah. Sebab nak turun ke 1 kilo tu sebenarnya susah. Tapi sejak amalkan konsisten dengan produk Forever, boleh turun. Dan kesyukuran yang ketiga, dipertemukan jodoh dengan Business Forever. Sebelum ni, saya memang bekerja. Tapi dah 5 tahun saya berhenti kerja sebab mengandungkan anak yang ketiga. Dah tak larat nak bekerja. Saya dah buat macam-macam bisnes. Tapi macam biasalah, kalau kita buat bisnes tanpa ilmu, kita memang boleh untung, tapi untung kita tak banyak. Dan kita akan banyak langgar dinding. Dan langgar dinding, tengadah. Tak ada mentor. Tapi dalam Forever, alhamdulillah banyak leader, banyak mentor yang dah memang successful, proven. Jadi kita boleh tiru, boleh ikut contoh dan ikut kata-kata leader kita semua, nasihat leader kita semua. Dan alhamdulillah dapat join event Forever Living yang ketiga, TTE. Ni paling best. Sejak saya join Forever, ini event paling best. Yang pertama sebab belajar daripada kelas JLT Youth Leader. Kita nak berjaya, kita kena ubah sikap kita. So kalau sikap kita rasa malas ataupun kita ada rasa malu, kita tak boleh ke mana lah kan. Dan yang kedua, baru tahu macam mana nak buat demo depan orang. Memang sebelum ni saya tak pernah beli set demo. Lepas ni saya akan beli. Dan lepas ni saya akan keluar buat appointment untuk buat demo depan ramai orang. Tak pedulilah orang tu nak gelak ke apa ke. It's okay, saya jalan terus. Dan yang ketiga, kelas Kak Amizah Hamdan. Memang selalu tak pernah miss. Cara buat GEP. Tapi bila kita tengok depan-depan, macam mana kita nak WhatsApp orang kan. Selalu kita nak mulakan dulu tu memang malu dan takut. Tapi bila kita buat dalam kelas TTE hari tu, under Kak Amizah Hamdan, rasa macam senang rupanya. Kenapa nak takut sangat? So kita buat. Kita kena buat. Jadi bila dah buat, dapat feedbacknya, orang baca saja ke ataupun orang tak balas, it's okay. Ada ramai lagi yang kita boleh sharing. Ada ramai lagi yang kita boleh contact. Kan? Tak ada apa pun yang jadi kat kita. Cuma kalau kita takut dan malu tu, memang kita takkan ke mana. Kita akan duduk kat takut tu aja. So, itu saja sharing saya untuk hari ini, Sifu. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini saya nak buat pengakuan jujur. Saya dah mula rasa rindu dekat semua. Dah rasa rindu nak jumpa. Dah rasa rindu nak join event. Saya harap tahun 2023 ni ada event lagi. Saya memang nak join. Okay, terima kasih, Sifu. Okay. Bye. Wow. So, satu lagi testimoni peserta TTE. Yang dapat nampak tak dia boleh bentang semula apa yang dipelajari. Okey, itu sangat penting. So sudah rindu baru 1 hari saja TTE 1-2 hari saja sudah rindu nak jumpa lagi. Okey, so memang kita akan jumpa lagi. Kita annual dinner. Next year dijangka pada 18 hari bulan Februari. So kita ada pengiktirafan yang dahsyat, yang memang dahsyat, million dollar mentor club. Semua jutawan-jutawan yang akan nampak dekat Forever Living akan naik pentas. Ada yang untung 1 juta, ada yang untung 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. So itu semua akan memberi inspirasi yang memang besar lah bagi anda semua. Okay, so thank you Waina punya sharing. So seterusnya kita nak jemput Who nama? Ada? Who nama Karyon?
Okay, sorry. Tengah driving, ambil anak dari sekolah. Okay, sorry ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Lagi. Okay, Punama pun nak share 3 kesyukuran. Okay, Alhamdulillah. Kemarin dapat jumpa Dato' for the second time already. Okay, hari itu dekat Kota Kinabalu dan yesterday is the second time. And then also dapat jumpa Datin Grace. Alhamdulillah, hari itu tak dapat jumpa tau dekat KK. Okay, actually Punama from Sabah. Okay, so somehow rather by the hook or by the crook, Alhamdulillah dapat sampai ke TTE juga yesterday. Okay, Punama nak bagi tahu, okay, masa pergi TTE, Punama dapat bawa 2 orang downline. Yang satu orang tu dia baru join seminggu ahli biasa, and then another one is dia baru seminggu juga sebagai VIP. So Alhamdulillah dapat bawa orang sekali, dapat bila orang ambil ilmu secara offline, sebab Dato' ilmu secara offline dan juga secara Zoom aura dia sangat berbeza. Macam tu. So Alhamdulillah dapat dengar sendiri penyampaian dari Kak Yuslinda. So kita orang kalau nak bagi banyak sangat alasan, aku susahlah nak buat forever ni, aku tak tahu pasal produk, aku takutlah produk ni macam tak best ke, tak itu tak ini. So tidak ada lagi lepas ni kita boleh cakap macam tu, sebab okay, Kak Yuslinda dah bagi sangat banyak tips. Okay, then kalau nak cakap aku takutlah nak balas nak WhatsApp orang ni, sekarang nanti dia balas aku macam tu macam ni, dah tak boleh cakap macam tu sebab Kak Miza dah buat tau. So korang sendiri nampak on the spot Kak Miza ajar, terus dapat 2 orang yang terus reply message tu dalam masa yang terdekat tu. Korang nampak tak betapa bestnya Business Forever ni? Okay, kalau kita tak buat betul-betul memang sangat rugi, sebab semua yang sudah berjaya sendiri yang ajar kita tahu, bukan bilang orang okay kita cari mentor dekat luar, so bila kita bayar orang punya bila orang kelas tetapi tidak dapat digunakan untuk kita punya bisnes, tetapi kita dibagi ilmu yang percuma. Okay, ilmu yang percuma yang kita boleh terus implement dekat bisnes kita ni. So kita nak tunggu apa lagi? Okay, so kemarin pun Punama dapat jumpa okay, Dato' Desmond, Datin Grace, Kak Hamiza sekali, okay, Kak Rawani, Kak Lila, okay, Kak Lila untuk second time already. So Kak Azhar, Kak Fakia, and then Punama juga dapat jumpa dengan Pok Su sebab Punama duduk dekat belakang Pok Su. Bayangkan kalau Pok Su pun ada semangat untuk buat Business Forever. So kita yang muda-muda tugas ni kenapa banyak sangat halangan? Kan Dato'? Okay, and then kemarin actually waktu kita dekat kelas titik itu, kita ada belajar kan ketuk jarum tu. Okay, kalau you tak percaya dekat diri you, if you don't trust yourself, you can't do it. For sure you tak berani tau nak ketuk jarum. Gila kah? Kan aku ketuk jarum, tangan aku berdarah tau. Tapi just because trust ourselves and also kita diajar cara yang betul untuk ketuk jarum tu, that's why we can do it. And rasanya macam sangat mudah, rasa nak buat lagi, nak ketuk sampai 10 kali tau. Macam itulah cara kita buat Business Forever. Bila kita ada, bila orang experience, okay, kita ada ilmu yang betul, for sure kita akan tetap berjaya. And Punama sangat-sangat rasa beruntung sebab dapat pergi ke Kuala Lumpur ikut train the Eagles. So insyaAllah Punama akan cuba somehow rather by the hook or by the crook akan ikut lebih banyak event lagi sebab akan banyak bagi maksudnya macam bagi semangat yang sangat-sangat best macam tu. Itu sejalan yang Punama nak share lah setakat ni, Dato'. Alhamdulillah, Dato'. Thank you. Okay, thank you. Wah. So, kita dengar sharing pun sudah panas, betul tak? Tengok you tak attend TT you bayangkan sudah attend TT buat sharing pun wah, sudah panas, semangat nampak. Cakap tengah memandu pun semangat buat sharing. So, itulah sebab kenapa Sibu cakap tak boleh miss mana-mana satu event because kita tak tahu itu event boleh bawa berapa banyak perubahan kepada kita semua. Okay? So kita thank you Punama sharing dan kita doakan Punama terus maju lagi. So we will see you. Kita sifatkan recognize you one day on big stage sebagai jutawan dalam Forever Business. Okay. So last, okay, kita bagi peluang. Ini video sudah buka. Takut tak ada peluang nak share. Okay. Yes, Anissa.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Thank you Sifu bagi saya peluang. Tadi memang tengok macam alamak. Tadi tengok macam tak ada peluang kan, tengok dah nak habis masa. Tapi alhamdulillah tengok macam kita sentiasa fikir kan. Kalau kita nak kita mesti dapat insya-Allah. So saya angkat je tangan, tak kisah orang dapat ke tak dapat, itu nombor 2. Tapi alhamdulillah Sifu panggil juga nama saya untuk bagi sharing pagi ni. Alhamdulillah Nisa nak sharekan kesyukuran, 3 kesyukuran. Alhamdulillah pagi ni dapat bangun dengan semangat, dengan sihat. Alhamdulillah anak-anak semua pun dah mula sihat. Walaupun sebelum lagi TTE tu anak-anak semua demam tau. Memang kita tahu sekarang ni tengah musim demam. Semua orang pun ada dapat ujian yang sama, semua orang pun demam. Tapi alhamdulillah tak menjadi orang kata alasan untuk saya tak pergi TTE. Yang kesyukuran yang kedua, saya sangat-sangat orang kata bersyukur dan sangat-sangat terkejut sebab pagi ni saya nampak downline saya. Sebelum tu saya kenalkan diri saya Hairunisa binti Abdul Kahir atau orang lebih kenali dengan nama Hanisa Kahir, di bawah rangkaian Al-Ujad Circle, di bawah Kak Hamizah Hamdan. Yang Nur Huwaina tadi tu actually saya punya downline. Alhamdulillah banyak-banyak downline yang saya approach untuk ajak pergi TTE. Dia seorang je yang dapat ikut saya. Allah bagi jalan dan kemudahan untuk dia walaupun saya tahu dia banyak cabaran. Tapi alhamdulillah tahniah Waina akan mengucapkan sebab dia berani pecah telur. Selama ni dia jadi CCTV, hari ni dia dapat sharing. Alhamdulillah tanpa saya suruh dan tanpa saya paksa pun. Saya sangat-sangat bersyukurlah yang bab ni lah paling saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan Waina lebih semangat insya-Allah untuk berjuang di Forever insya-Allah. Dan yang ketiga saya nak sharekan kesyukuran yang sangat-sangat besar dapat join TTE kali ni. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, daripada hari yang sebab Nisa naik bas sama-sama dengan tim Kak Azhar, tim Kak Lila, tim Mia. Daripada malam tu lagi dah excited, padahal sepanjang jalan tu tak boleh tidur tau Sifu. Memang tak boleh tidur. Walaupun dalam bas kita duduk seorang selesa, nak terbongkang pun boleh kan. Tapi punya excited nak tunggu nak join TTE tu. Tidur pun dapat tidur ayam, terlelap-lelap je. Alhamdulillah sepanjang malam tu sepanjang perjalanan tu Kak Azhar buat pengisian sharing apa semua kan. Memang seronok lah. Sampailah kita dapat pagi tu sampai ke PGRM tu dengan selamat dan dapat join TTE tu. Ya Allah, masa tu bila kita seorang-seorang kita rasa macam banyak sangat biawak tau. Lepas tu bila dah sampai sana, bila kita tengok ramai-ramai semua join kan, ya Allah, dia punya perasaan excited tu lain macam tau. Yes, teruskan. Boleh dengar. Boleh dengar tak? Lepas bila dah sampai sana tu, bukan kita je yang belajar tau, tapi even Sifu-Sifu, CBM yang dah lama pun masih lagi datang untuk tuntut ilmu. Masya Allah, rasa macam kalau diorang yang dah berjaya pun datang untuk tuntut ilmu, ni yang baru-baru lagi lah memang kena sangat datang untuk sedut ilmu yang ya Allah, Sifu dah sediakan platform yang sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Kan kita nak dapat ilmu macam gini kat luar sana bayar mahal tau. Memang bayar. Banyaklah kawan-kawan Nisa sendiri yang ada join bisnes-bisnes lain. Diorang kata nak pergi ke satu-satu event yang diorang buat untuk ilmu macam gini, diorang bayar beratus-ratus, ada yang sampai beribu. Tapi dekat sini kita dapat dengan harga RM30. Bayangkanlah dapat ilmu macam gini punya padat. Masya Allah. Dan Nisa nak simpulkan dengan ringkas, masa slot kita ada 4 slot. First kali dengan slot dengan Sifu lah. Macam masa tu ya Allah rasa macam
Sifu ajar macam mana kita nak jadi stabil tau dalam dekat Forever ni. Satu memang kita nak kena yakin dan setia. Lepas tu kita nak kena faham macam mana business Forever ni betul-betul. Macam tu masa tu kita memang kena banyak belajar lah. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan jadi orang yang orang kata macam terumbang-ambing. Terumbang-ambing jadi tak tahu nak buat apa. Itu yang jadi semangat pun up and down. Kejap rasa macam boleh buat, kejap rasa macam hanyut, tak tahu nak buat apa. Lepas tu masa Sifu tu kita kena yang Nisa dapat tangkap tu, kita kena belajar lah, dan kita kena mengetahui, kita kena faham misi kita dekat Forever. Slot yang nombor 2 tu dengan GLT Youth Leader, Masya Allah, kita dapat belajar macam mana kita nak mengatasi kita punya minda, dan dengan 8 sikap yang Kak Yus share kan tu, ya Allah, rasa macam kena tampar pun ada jugalah masa tu, sebab yelah dalam yang Kak Yus Leader share tu, memang setiap rasanya, especially diri Nisa sendirilah, diri Nisa sendiri pun ada ketakutan tu, ada sikap yang sebelum ni negatif tu, dan memang dah join TTE ni memang banyak nak kena berubah lah. Kita kena berubah. Kalau kita betul-betul nak berjaya dekat platform Forever ni, memang kena paksa diri untuk berubah. Tak ada orang lain tak boleh nak paksa kita. So kita kena paksa diri kita sendiri. Macam yalah, nak join TTE pun macam-macam orang, semua boleh dikatakan semua orang akan ada cabaran, ada hiburan. Tapi orang-orang yang berjaya sampai ke TTE tu semua orang-orang yang paksa diri. InsyaAllah bila paksa diri tu dia nak mesti dapat. Itu memang prinsip lah. So yang slot ketiga by CBM Kak Pida tu, aduh itu memang kalah teruk lah tu. Even macam Nisa sendiri dah manager pun rasa macam banyak sangat kekurangan, banyak sangat yang perlu diperbaiki lagi. Memang nak kena banyak belajar lagi. Macam mana kita nak buat demo dengan betul. Tengok Kak Fida ajar kan macam mana buat demo tu kita dapat buat closing dengan bergayanya. Kan. Slot yang keempat tu by Kak CBM Kak Hamizah Hamdan. Memang kalau macam kita dalam AUC, kita dah biasa dengan Kak Hamizah Hamdan ajar tau. Tapi sesi dalam Zoom dengan sesi depan-depan macam gini live dengan Kak Miza ajar macam mana nak contact kita punya prospek secara live macam itu, memang ya Allah, itu memang terbukti apa yang Kak Miza ajar memang proven. Even kita dekat AUC memang Kak Miza memang ajarkan ayat NLP, macam mana nak anchoring semua. Dan bila Kak Miza ajar secara orang kata live macam semalam tu, bila buat memang akan ada result. So kita memang kena buat apa yang sifu-sifu semua ajar tu, memang kita kena buat. Dan yang paling best sekali tu closing lah by sifu sendiri. By sifu sendiri, kita kena jadi orang yang pandai ambil peluang lah. Jadi orang yang jangan jadi abeng lah kan. Bila jadi abeng itulah yang bertahun-tahun pun tak ada apa-apa result. Kat situ je si botak tu kan. Dia juga kena pukul. So kita kena jadi orang yang pandai rebut peluang. Tak kira lah sekarang ni orang semua risau pasal ekonomi down lah apa kan. So kita jangan fikir sangat yang benda-benda yang belum terjadi, tapi apa yang kita perlu buat adalah kita fokus apa yang perlu kita buat untuk kita capai matlamat kita, capai segala impian kita kat dalam Forever ni, insyaAllah. So Nisa tak nak cakap macam panjang, dah lebih daripada masa. So Nisa nak doakan kepada semua yang join TTE, semua yang join Tepayaki pagi ni, kita tetap yakin dan setia, percaya bahawa kita boleh berjaya di Forever. InsyaAllah memang Forever is the best platform, the best business in the world. Tak pernah jumpa lagi bisnes yang terbest macam gini. Memang dah Nisa
akan kerjakan Forever ni, insya-Allah yakin dan setia dekat Forever sampai bila-bila. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua sifu-sifu, semua CBM yang terlibat masa menjayakan TTE tu. Nisa sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua atas ilmu yang dicurahkan. Mudah-mudahan kita semua berjaya capai segala insentif, berjaya segala capai impian kita kat Forever, dan semoga kita akan disatukan dekat syurga nanti. Mudah-mudahan ya Allah, kebaikan korang semua, CBM, semua sahabat-sahabat semua, upline, sideline, downline semua tak dapat dibalas dengan wang ringgit sekalipun, walau berjuta-juta sekalipun, especially Sifu and Simu yang Nisa mampu balas dengan doa lah. InsyaAllah semoga kita semua dapat kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga kita disatukan di dalam syurga insyaAllah. Semoga Nisa betul-betul memang sangat-sangat sayang dengan BOI, sangat-sangat sayang dengan AUC, dan semoga insyaAllah kita semua disatukan di syurga insyaAllah. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Wah. So penutupan yang awesome penutupan yang tiba-tiba ada tangan angkat lagi sorry. Because kita masa sudah sampai yang angkat tangan, yang masih angkat tangan jangan kecewa, jangan putus asa because kita ada lagi teppanyaki pada hari Rabu. So anda mesti ada rezeki untuk buat sharing nanti. So yang penting adalah mesti kena awal masuk awal angkat tangan terus. Jangan mau angkat, tak mau angkat, mau angkat, tak mau angkat. Memang you akan hilang you punya peluang. Okay? So, Sifu harap hari ini, pagi ini, teppanyaki boleh bagi lagi banyak manfaat kepada anda semua. Yang penting adalah motivasi kita untuk masuk dalam era reborn. Dan kita kena ubah. Yang penting ubah, innovation, move on from Nokia, era Nokia ke era iPhone. So, kita sama-sama mencapai kecemerlangan pada finish strong tahun ini dan juga menyambut tahun yang baru dengan awesome. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan teppanyaki pagi ini. So are you ready? Yes. Yes, no limit. Go, go, go. Terima kasih.